Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim ila bi khair. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan kepada Tuan Pengerusi, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi di rumah Allah ini dengan kita dapat solat maghrib berjamaah, kemudiannya duduk sebentar di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita ini akan memberi manfaat kepada kita untuk di hari yang akan datang, bukan minggu depan, hari setelah mana kita akan berpisah dengan alam yang nama dunia ni. Kita sambung balik kita huru hara hari kiamat. Huru hara ni bila ada berlakunya perkumpulan itu, keramaian, maka akan berlakulah huru hara. Kalau ada perkumpulan tu tak ada apa kata duduk diam-diam tak. Jadi sama huru hara di dunia ni amat berbeza sekali dengan huru hara di padang mahsyar nanti. Ia terlebih bukan huru hara. Tak tahulah huru hara ke hara huru ke, tak tahulah. Kan? Kita semua sama-sama akan berada di atas padang tu. Kalau dekat dunia ni kita macam-macam padang kita dah pergi. Kan? Padang besar, padang maksiat, padang kota semua pergi. Sana satu padang saja yang namanya padang mahsyar. Kalau kita tanya malaikat, boleh tak kita nak pergi padang lain? Tak ada lah. Itu saja padang. Kan? Nak balik ke mana dah? Bermula padang tu, maka akan berlakulah perjalanan yang begitu jauh. Kita pun akan melintasi titian sirat. Kan? Yang nerakanya di bawah, atasnya jambatan. Sama ada kita dapat meloloskan diri atau masuk syurga ataupun di sebaliknya. Harap-harap impian dan harapan kita, di sinilah tempat kita berdoa, di sinilah tempat kita mencari bekal. Alhamdulillah, Allah sentiasa memberi kita rezeki untuk mencari bekal yang kita pun tak tahu berapa banyak dah kita membawa bekalnya. Tapi rasa-rasanya banyak. Itu pada kita lah. Di sisi Allah tak tahulah. Banyak tu istilah dia banyak apa? Yang ikhlas. How ikhlas is ikhlas? Kata orang kampung saya tak tahu. Yang kata ikhlas tu ikhlas yang macam mana kita buat ni tak tahu. Kita pun tak tahu berapa banyak ada amalan. Tapi kita berkeyakinan lah bahasanya segala kebaikan tu seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kebajikan dan kebaikan itu akan dibalas dengan bentuknya pahala. Kan? Tajuk seterusnya, gambaran seluruh atau sebahagian daripada peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Tu. Bila ni? Kita semua kena mati dulu. Makhluk yang berada di alam maya ini semuanya kena mati dulu. Kan? Kemudian berlakulah kiamat. Di mana tiupan sangkakala itulah yang mematikan semua, yang menghancurkan alam ini. Kan? Supaya apa? Allah akan menyediakan satu tempat untuk manusia ini ataupun makhluk itu berkumpul yang namanya padang mahsyar. Hadis lengkap tentang sangkakala. Inilah satu peristiwa yang kita wajib percaya. Yang ini rukun iman. Percaya kepada hari kiamat. Tu. Bermula dengan tiupan sangkakala. Pada hari apa? Hari Jumaat. Kita dah melalui beberapa puluh kali, ratusan kali hari Jumaat. Tak tahu hari Jumaat yang mana yang akan berlakunya kiamat. Kan? Bila Allah kata Jumaat, mungkin Jumaat minggu depan ataupun tahun depan,
ataupun bila-bila, wallahu alam. Tapi nampak-nampaknya macam nak berlaku dah lah. Kan. Hadis lengkap tentang sangkakala. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdurrahman ibnu Sahar. Nama lain bagi, bukan nama lain, nama sebenar Abu Hurairah, yang menjadi ahli sufa. Kan datang jauh tu dengan sahabat yang lain, campur beliau seramai 70 orang. Duduk mana ahli sufa ni? Datang selai pinggang dia, apa tak bawa, kata apa pun tak ada. Kan tuan-tuan masuk ke Raudah tu, rumah Nabi Muhammad SAW, makam tu, belakang tu kan ada pangkin tu sikit. Tu di situlah mereka duduk. Makan minum semuanya agak ikhlas daripada tu sahabat-sahabat lain lah, insya-Allah. Tu punya nak menuntut ilmu tu, ahli sufah. Habis. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami ketika baginda berada di tengah para sahabatnya, yang lalu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selesai mencipta langit dan bumi, maka dia menciptakan sangkakala pula. Tu mana kata selepas menciptakan langit dan bumi tu, manusia belum lagi ada, belum lagi. Sangkakala tu diciptanya dulu, kan. Lalu dia berikan kepada Israfil setelah menerima benda itu. Tu diberinya kepada Israfil, ya, yang mempunyai jawatan tu, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, dia bukan undi pilihan-pilihan raya, tak ada. Allah pilih. Kan, yang kita ni jadi orang beriman pun Allah pilih, bukan ketua kampung pilih, tak. Kalau ketua kampung pilih, dia akan pilih adik-beradik dia sajalah. Tu tak. Allah tak bagi kuasa kepada. Allah nak tunjuk, nak cerita apa? Kuasa mutlaknya aku. Nak bagi orang beriman, orang tu beriman ke, tak beriman ke, kufur ke, mukmin ke, tu semuanya Allah. Dan iman tu pula tidak boleh dijual beli. Walaupun bapa dia tok imam, anaknya juga tak boleh ambil alih kuasa dia. Kan? Ni bapa dia nak meninggal ni, bapa wasiatkanlah iman bapa ni, bapa hadiah kat hang lah. Sebab hang nak sulung. Dia tak jadi lagu tu. Mungkin bapaknya kita tengok tok imam, anak mungkin tok kemam. Kan. Jadi kalau kita jadi anak tok imam ataupun menantu tok imam, kan. Jadi berusahalah untuk menjadi imamnya pula. Walhal kita ni pun imam dah. Imam pada ahli keluarga kita. Pemimpin kita ni. Imam ni pemimpin lah. Kan, solat ni kita dah niat dah, usalli fardhan maghribi salasa rakaatin makmuman, nak ikut imam. Kita ikut imam lah. Kalau imam tu salah, kita ikut tak? Kan, kita kena ikut imam. Itu sebabnya dalam solat fardu ni, tuan-tuan, kita belakang sebagai makmum di sujud yang terakhir tu, kita tak boleh lama-lama, kita kena ikut imam. Imam dah bangkit, kita duduk tunggu lagi. Mana kita tak ikut imam. Maka terjemahkanlah imam ni seperti pemimpin di luar sana. Tu cerita dia. Tu yang Allah suruh kita solat tu, kan. Jadi dia kaitan tu. Kan. Dia pun memberilah Allah, yakni Allah memberikan kepada Israfil setelah menerima benda itu. Israfil terus meletakkannya ke mulutnya sambil menatap ke aras, menunggu bila diperintahkan untuk meniupnya. Daripada azali lagi dicipta tu, Israel pun tangkap terus bubuh kat mulut dia saja tu, kan. Sambil matanya melihat aras Allah Subhanahu Wa Taala. Mana aras dah ada dalam masa tu, kan. Setelah mana Allah di dalam ilmunya nak mencipta manusia tu, yang pertamanya kalam, keduanya makhluk-makhluk yang besar ni lah, arash Allahnya, kursi Allahnya, apa semua tu, kan. Manusia ni bila? Manusia ni akhir sekali. Walaupun dalam ilmu Allah tu manusia yang pertama, tetapi manusia ni last sekali. Setelah mana Allah mencipta semua ni, barulah Allah cipta manusia. Allah kata, wahai manusia, ni yang terbentang di hadapan kamu ni semua untuk kamu, nikmatilah dia. Kan.
Itu yang zahir. Yang batinnya belum lagi. Yang batinnya apa? Nyawa tu. Allah akan tanya balik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana satu lagi hendak dusta? Allah tanya balik. Jadi kita kena buat persediaan untuk nak cari jawapan. Kalau Allah tanya satu-satu nikmat yang dia bagi tu, kita buat apa dengan dia? Tapi tak banyak pun soalannya pun. 4 soalan je di padang mahsyar. Kan? Tapi 4 soalan tu bukan objektif. Kan? Di mana kamu menghabiskan jiwa kamu. A, B, C, D. Okay. Sebab dia tahu dah manusia lebih agak je. I think B ya. Kan? Dia tak ada think lah. Kau jawab secara subjektif dengan panjang lebar, elaboration dengan panjang lebar. Tu yang kata kan beriman tu. Apa yang kita buat kat dunia ni kan. Macam kita lah tuan-tuan nak masuk oral kan. Bila dia tanya tu, oral ni mana ada ABCD dah. Dia suruh kita cakap. Kan. Dia nak tengok how flown kita punya percakapan tu kan. Habis. Dia menunggu saja. Allah bagi arahan tiup-tiup. Dia tak ada suka-suka dia. Kan? Tu sebab malaikat ni Allah tak bagi nafsu. Kalau dia bagi nafsu sekali lagi, jadi macam manusia. Nak try macam-macam lah. Dan cepat rasa bosan dan jemu. Kan manusia macam tu. Sebab nafsu. Kan? Nafsu ni memang dia mengarah kepada pembaharuan. I rasa boring lah sini. I nak pindah pula. Duduk tak lama mana, pindah lagi. I tak apa suka ni lah. Tak suka A lah, nak pergi B pula. Tu manusia. Bayang kalau Allah kurniakan nafsu kepada Israfil itu. Dah sekian lama dia pun tak pernah tiup. Dia mesti ada terlintas di benak hati dia. Ni nak kena test juga ni. Selagi Allah suruh tiup-tiup tak bunyi macam mana? Dia pun buat test. Dia test tu tuan-tuan melugai kita. Jadi Allah kata tak payah. Ni aku punya confirm serviceability-nya. Tu. Tak payah nak siri mengecek, tak payah. Nak calibration ke apa tak ada. Tak pernah buat calibrate pun. Yang kata sangkakala tu. Kan. Jadi tu kerja Allah. Aku berkata, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa itu sangkakala? Tu kan. Sebab apa zaman Rasulullah ni tuan-tuan, yang cerita tu Rasulullah, yang tengok sangkakala tu Rasulullah. Kan. Itu sebab ramai daripada orang-orang mutakhir ni, dia bukan komplain. Kan. Dia asyik nak berbahas saja. Hadis ni betul ke, dia ni meriwayat boleh sampai banyak ni apa semua tu. Dia tak berapa nak percaya. Kalau tanya Nabi Muhammad SAW ni, sahabat dengar meleleh liang. Kan? Nabi dah tengok, Nabi boleh cerita. Kita nak cerita macam mana? Kita akan gambarkan ni sangkakala ni macam trompet kot. Sebab apa? Di ujungnya tu besar. Kan? Sangkakala tu saja di hujungnya dia macam tanduk. Kan? Ujungnya tu Allahu Akbar. Besar dunia. Macam mana tak mengigau, bukan mengigau lagi. Terkincit-kincit orang. Bila mana ditiup bunyi gegaran tu. Dia bukan tiup memanjang, dia tak bunyi memanjang. Dia bukan kata tu. Dah. Dia pergi pup. Dia punya wave tu bergegak habis tu. Kena bangun dan tu habis. Yang di atas pun runtuh, yang di bawah ni pun terkelak, terpacul apa semua tu. Tu yang kata dahsyatnya huru hara tu. Manusia ni pun lari lintang pukang habis semua, tak tahu nak cerita lah tuan-tuan. Tu sebab alhamdulillah lah kita ada juga pengarah-pengarah orang putih ni, depa duk baca kitab-kitab tafsir ni, dia buat filem tu. Berapa banyak ada pengarah-pengarah cuba buat tentang hari dia panggil Doomsday, hari kerosakan dunia ni. Kita tengok dengan 2002, 2012 dia buat. At least kita bolehlah sikit bayang. Tetapi Nabi kata apa yang kamu boleh bayang di dunia ni, dia tidak macam tu sebenarnya. Dia 99 lagi teruk
ataupun 99% lagi hebat, lagi cantik pada apa yang Nabi cerita tu. Tu yang kata hebatnya lah. Itu yang nama kejutan tu. Allah membuat kejutan, beberapa kejutan. Satunya Allah tu sendiri. Tidak ada satu manusia pun pernah tengok dia lagi. Satu makhluk pun pernah tengok dia lagi. Di akhirnya bila manusia ni melihat Allah, jadi terkesima apa ayat sekarang ni. Tu. Jadi kan. Tenganga tu mulut macam mana tak tahulah tengok. Yang kata Allah mentajalikan diri dia tu. Kan. Tapi adalah perkara-perkara yang Allah sembunyikan daripada manusia ni. Seperti mana Ya'juj wal Ma'juj. Kan? Yang mana kisah dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi ayat 83 ke. Allah cerita apa? Zulkarnain, bukan Zulkarnain Hamzah, itu ustaz Iskandar Zulkarnain. Dia pergi palam tu, panjaran tu untuk buat pagar supaya Ya'juj wal Ma'juj tu tak keluar daripada situ. Dan akhir nanti akan keluar. Bila berlakunya 10 perkara-perkara di akhir zaman nanti berlaku. Satu, ada ulama dia bahas, dia cerita di mana, di banjaran Azerbaijan sana. Tu. Tapi orang pun tak pernah pergi lagi sana lah. Kan. Benda tu besok akan keluar. Kan. Dia menyerupakan manusia. Ya'juj wal Ma'juj ni manusia. Kan. Tapi manusia yang ganas lah, memang ganas lah tuan-tuan. Kan. Kira dia semua dia makan tu. Kan. Backhoe pun dia boleh makan tu. Backhoe tu. Kan. Tambah kita ni dah ratah lagu tu je lah. Sekali dia lalu tu, Laut Merah tu kering. Dia punya minum air. Punya ramainya. Kan. Tu. Jadi, kalau kita panjang umur, kita akan nampak lah. Tapi rasa-rasa tak panjang kot. Kan. Kita pun dah nak sampai sini dah. Kan. Ataupun ada kalau orang minta umur panjang apa kan, boleh lah. Kan. Bila tu wallahualam. Kan. Sungai yang namanya Ainul Hayat, yang dikisahkan Khidir, Nabi Allah Khidir melalui sungai tu lah, yang kata panjang umur dia tu. Dan sungai tu juga di mana ahli neraka besok bila keluar daripada neraka nak masuk dalam syurga, kena tu lalu tu. Tu dia jadi handsome lah balik nak masuk syurga. Kan keluar daripada neraka tu macam-macam lah, rentung tak rentung semua dah. Kan. Yang tak boleh nak berjalan pun dah mengesot ni dah. Sebab Nabi kata hadis, Nabi, tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni. Nabi kata apa? Manusia yang akhir sekali keluar daripada syurga, daripada neraka itu mengesot. Bukan kata berlari berjalan lah, mengesot. Mana kata teruk lah dalam tu, neraka tu kena hanyam tu. Tak larat nak bangkit lah. Mengesotnya. Nabi kata aku kenal siapa dia. Tu. Sahabat tak berani nak tanya. Selalu sahabat memang tanya kalau Nabi cerita tu. Kan? Sebab ayat tu bukan poster. Dia macam question mark sikit. Kan? Nabi kata aku kenal. Mujuklah sahabat tak tanya ya Rasulullah siapa dia tu. Sebut-sebut kena nama kita, tak mengigau. Kan. Jadi Nabi pun tak sebutlah. Peluanglah kita, kita ada peluang masih. Bolehlah bagi selawat kat Nabi banyak-banyak sikit. Kan. Habis. Aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa itu sangkakala? Rasulullah SAW menjawab dan tunduk dia. Kan? Mana kata, payah juga nak cerita ni, sangkakala ni. Bukan payah nak cerita pasal sangkakala tu. Tujuan ada sangkakala tu. Kan? Maka Abu Hurairah bertanya pula bagaimana tanduk itu. Tu. Nabi kata macam tanduk. Kan? Rasulullah SAW menjawab besar, lalu baginda terangkan, demi Allah yang mengutus aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besar lingkarannya adalah seluas langit dan bumi. Tu ujung dia tu. Kan? Tu. Seluas langit dan bumi. Kita nak kata apa tuan? Punyalah. Itu baru di ujung, di pangkai tak tahu lagi. Kan? Sangkakala itu akan ditiup 3 kali. Yang pertama tiupan mengejutkan, nafhatul faza'. Kedua tiupan mematikan, nafhatul syaq. Yang ketiga tiupan membangkitkan, nafhatul qiyam.
maka menghadap kepada Tuhan semesta alam. 3 kali tiup. 3 tu aja kerja dia. Selama diciptakan, tu kerja dia. Kan? Tu yang kata Allah tak bagi, tak letakkan nafsu tu. Kalau dia ada nafsu, dia pun kata Israel ni pun kata Israel. Tadi Israfil, Israel yang duk cabut nyawa tu. Dia kata, ya Allah, aku lelah sungguhlah duk cabut hari-hari cabut nyawa ni. Mai aku try duduk kat sangkakala Ustaz. Kan? Tu. Dah Allah tak buat macam tu. Kerja Allah nak cerita apa? Ni malaikat kerja dia, aku perintah mereka taat kepada suruhan aku. Tu malaikat. Mana taat tu kira baik lah. Kan? In between that, di antara daripada dicipta sampailah dia malaikat tu mati besok, in between that tak ada langsung kata nak buat jahat apa tak. Kan? Daripada azali sampailah mati, tu je kerja. Yang bertasbih, yang bertahmid, yang bertahlil, yang semua lah. Kan? Jadi kita tengok sini yang paling banyak sila kerja malaikat yang bagi rezeki lah. Dan yang membaca, yang mengira titisan hujan itu. Dia ada malaikat yang ditugaskan untuk mengira berapa titisan hujan yang akan turun di Bandar Puteri ni. Dia tahu, bukan kata Bandar Puteri ya. Satu dunia. Mana kata nak turun ayat hujan tu pun dan Allah dah ada dia punya calculation tu. Kan? Bukan kata simply turun ya. Dah kan ni hujan baru dah. Kan? Kadang-kadang bila air hujan tu terlalu banyak, bumi tak dapat nak menyerap, itu yang berlaku banjir tu. Sebab apa? Sebab salah manusia juga. Kan? Tak hormat langsung kat bumi ni. Menyerap kan? Punya tempat takungan air tu di atas bukit tu. Biar rembai bukit tu sampai rata, kenalah penyakit dia. Kan? Tu. Tu sebabnya segala yang berlaku tu bukanlah Allah yang tak. Manusia sendiri lah kata. Tangan-tangan manusia. Kan? Tu. Habis kata dah. Allah SWT menyuruh Israfil meniup tiupan yang pertama seraya firman-Nya, tiuplah tiupan yang mengejutkan. Tu. Coming from, tak tahulah kita manusia masa tu tengah leka. Tu. Benda ni nak berlaku tuan-tuan, tengah-tengah manusia tu leka. Tapi Nabi ceritalah yang kata Nabi Muhammad. Untungnya kita ada Nabi Muhammad SAW. Betul lah kata Nabi Muhammad SAW, betul dan benar lah. Bila Allah suruh Israel ni tanya Nabi ketika mana Nabi sedang nazak tu. Israel kata, Assalamualaikum ya Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut nyawa tuan. Tapi Allah suruh tanya tuan dulu, sama ada tuan selesa ataupun tuan nak sambung umur, nak panjangkan umur. Allah akan comply tuan punya requirement. Nabi kata tak payah. Tuan kata ya aja, saya akan naik jumpa Allah balik. Saya pergi jumpa Allah. At least tu Israel tanya tu sebab apa? Dia pun takut besok, takut Allah tanya, wahai Israel, apa khidmat engkau kepada Muhammad kekasih aku? Tu yang dia beria-ria sangat tu. Dia kata, ya Muhammad tak apa, hang bagi tahu je aku cepat-cepat pergi jumpa Allah. At least aku boleh jawab depan Allah, aku pernah berkhidmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tak payahlah. Sebab aku rasa, bukan aku rasa, aku telah sempurnakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tinggalkan kepada umat aku 2 perkara aja. Anda kata berselisihan faham, maka come back to these 2, yakni Quran dan hadis. That is the formula. Tu. Yang kita duk bertekak tu pasal apa? Allah dah cakap dah. Nak tengok Islam tu, Quran dan hadis. Macam mana nak jadi orang Islam yang bagus di mata orang bukan Islam. Di situlah tempat dia. Kan? Jangan duk sombrono kata hebat sangat. Untuk manusia ni hebat kat mana? Hang hebat kat mana manusia ni? Kan? Sebab dapat PhD hebat. Allahu Akbar. Tu. Sebab dia rasa dia hebat tu, dia dapat PhD. Sampai dia pertikai, Imam Syafi'i ni ada PhD tak? Imam mazhab, Imam Syafi'i. Dia ingat Syafi'i sebalik rumah dia kot. Sebelah rumah dia.
Oh, mengarut tuan. Kan? Jadi ilmu yang kita belajar ni kalau tidak diberkati tu macam tu lah. Kan? Gunanya untuk apa? Untuk nak pindang orang, nak menyalahkan orang aja. Nak kata dia tu bagus. Kalau belajar ilmu nak suruh orang kata kita tu bagus, tak payah. Sebab murka di Allah ya. Kan? Tapi mujuk nak Allah tak buka hijab, tidak nampaklah kita punya kemubrokan tu. Kan? Habis. Jadi tiupan yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, Allah suruh apa? Tiupan mengejut ni. Mana kata dalam keadaan yang orang tak pernah terfikir. Tu sebabnya tuan-tuan, hak apa pun yang Allah nak buat ni tuan, manusia tak terfikir pun. Kan? Tsunami tu datang, manusia pun tak pernah terfikir. Bila dah berlaku, barulah teori ni datang, pun retak di bawah lah, apa, gedebuk-gedebuk. Masa tak jadi, tak apa lagi. Barulah orang nak claim, itulah maksiat banyak sangat. Dulu, masa sebelum jadi, hampa tak mau fikir. Stop sekejap, 26 Disember 2004, stop sekejap. Tak buat dah. Ingat aku habis dah, insaf dah. Itulah Allah kata apa, dalam satu firman, Allah kata hadis kursi. Manusia ni banyak menipu ya. Yang dia tipu bukan dia tipu manusia, dia tipu aku ni, Allah kata. Susah minta doa kat aku. Kan? Minta ya Allah bagilah aku, kalau aku dapat ni aku jadi elok. Tak elok juga. Kan? Walhal Allah tahu dah tujuan dia tu. Dia ni boleh jadi elok ke tak boleh. Saja Allah nak tengok lah. Hang boleh kota dah apa yang hang kata. Tu kan. Sebab Allah tidak pernah mungkin janji. Kan? Tu cerita dia. Setelah ditiup, terkejutlah segenap penghuni langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Israfil memanjangkan tiupannya tanpa henti. Tu. Yang pertama tu memang the burst punya tiup. Pup. Yang kedua tu barulah ton ton ton. Macam artompet tiup kan. Tu. Memanjang, tak tahu berapa lama panjang, tak tahu. Nafas Israfil ni pun kita tak tahu panjang mana. Kan? Itulah yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain satu teriakan sahaja, tanpa ada saat berselang padanya. Tak ada. Dia continuous. Berlaku tu yang 10 perkara akhir zaman tu berlaku tu. Dia Nabi kata macam ibarat kita tarik tasbih tu. Tarik tu pecah. Dia akan berlaku pup berturut-turut. Dia tak ada kot tunggu berlaku pertama nak tunggu pula 5 tahun kedua tak. Dia akan berlaku berturut-turut. Kan. Jadi kita tu akan berada, kita ni umat Nabi Muhammad SAW yang beriman hanya ada pada peristiwa yang ketujuh saja. Kan. 8, 9, 10 tak ada dah. Kita pun mati dah. Sebab 8, 9, 10 tu kehancuran yang akan berlaku. Hanya Allah akan hidupkan orang ketika itu, orang yang tak berapa nak percaya adanya hari kebangkitan, adanya hari tiupan sangkakala, adanya hari kerosakan alam ini. Mereka akan memerhatikan tu dengan mata kepala sendiri tu. Berlari sini, berlari sana. Yang mengandung berlari, tercicir anak. Tu. Tuan-tuan tengok ada satu kes lah. Bila berlaku tsunami kan. Tu, kita pergi sana. Hamba Allah ni, dia polis. Kan. Dia tengah buang air besar masa tu. Bila berlaku tu, kalut tu berlaku, dia lari. Tak pakai apa pun. Tak berasa tu. Dah sampai tempat, dah selama ada baru dia, aku ni telanjang. Tu. Punyalah panik tu. Kan? Tu. Selalunya yang panik ni mekanik. Kan? Yang relax ni dia electrician. Dia relax. Tapi masa tu dia tak relax juga. Dia akan jadi panik. Kan? Lalu gunung-gunung pun berjalan bagai awan. Gunung pun jalan tuan-tuan, apa nak jadi? Lalu menjadi Fata Morgana. Kan? Fata Morgana ni macam mana? Kita kat jalan raya tu kita tengok ujung tu macam berayak tu kan.
Itulah kisahnya di mana Siti Hajar berlari tu, Safa Marwah tu, yang kita duk berlari sekarang ni. Kita tak berlari lah bawah ikon, seronok lah. Sambil duk pegang-pegang tangan tu, Allah, seronok. Dulu Siti Hajar, Kulu Kiliang tu, kan, sejarah dia, kan. Jadi sambil-sambil kita berlari ke berjalan tu, masa sa'i tu, ingat-ingatlah sikit susahnya Siti Hajar dulu, panas lik-lik tu, pokok pun tak ada. Kita ni ya Allahu Akbar, aircon lagi, saya aircon lepas tu letih pergi minum dulu tu, kan, ada kipas pula. Allahu Akbar, mewahnya sungguh, kan. Nabi pun dulu tengah-tengah panas juga berlari, kan. Ingatlah kat Nabi sikit, kan. Tu kalau boleh menangislah sepanjang sa'i tu, barulah nampak real, kan. Ni dah duk bergelak-gelak lagi bawah tu, sambil duk cerita kampung pun dah tu. Allah, ai sama nak sini tu makanlah apa musangking tu, nampaklah makan tu, duk cerita tu yang kata tu. Lepas tu yang jadi penyakit selfie pula tu. Alhamdulillah, ni sa'i saya yang ke round yang kelima. Alhamdulillah, syukur. Allah. Atau okey lagi lah. Ni sambil tawaf pun selfie je. Selfie beradab ni tu. Dia bukan kira ni, bau ni, tak tahu ke mana. Lepas tu terus tu balik jadi jebon juga tu, kan. Allahu Akbar tu. Duduk sana tu berlingkup ni, tutup pakai dekat apa, pakai nikah apa semua tu. Allah, nampak macam insaf sungguh. Balik ya Allah tu. Jadi jebon okey lagi. Ada beradik jebon tu apa, keluang. Depa kata apa ustaz ni asyik dia mengata orang. Tak, dalam Quran pun cerita pasal orang ya. Allah tak cerita pasal binatang, kan. Lalu gunung-gunung pun berjalan bagai awan lalu menjadi fata morgana. Bumi bergoyang hebat menggoyangkan penghuninya bagai perahu di laut lepas. Tu bumi macam kita duduk atas kapal. Tuan-tuan tengok tak dokumentari kapal-kapal ni, tanker-tanker besar ni, kan, yang bawa apa kan nama tu, kontainer tu semua kan. Kapten-kapten kapal yang relax ni, klasik kapal yang relax tu, ombak macam tu punya besar, relax dia pun, kan. Kalau baru first time lah orang tu kerja atas kapal tu, ya Allah, muntah hijau lah, tak tahu apa yang keluar, tak tahu, tali pusat ikut keluar kot tu, steady yang tu. Sebab apa tuan-tuan? Tu yang kata ilmu tu, ilmu the principle of sailing ni, principle of the ship ni, tak tahu kapal ni buat imam macam mana pun dia tak akan tenggelam. Center of gravity semua ada semua tu kan, the calculation tu tak akan tenggelam. Itu sebab dia berani, kan. Tu marilah air masuk macam mana pun dia naik balik. Tapi jangan kata, kan, kapal ni takkan jadi apa, aku jadi pilot dia takkan jadi apa, mampu. Begitulah berlaku kepada Titanic tu, kan. Tengah-tengah belayar ni hebat sangat, kata apa, engineer dia kata apa, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menenggelamkan kapal ini. Tu je, kan. Kata-kata yang takabur daripada manusia, maka Allah uji sikit. Bukan sebab enjin rosak, bukan sebab apa. Ni belaga dengan ketua ais kapal tu, ais yang kita duk buat tu, air kapal tu, belaga tu je bocor. Ikut logik akal, engineer dia fikir-fikir, tak logik. Dia bukan kira logik hak Allah ni, memang tak boleh guna akal. Tak sampai kita nak fikir, kan, tenggelam habis. Lepas tu ada pula punya nak kaji sejarah ni, pergi selam pula dengan submarine kecil tu, yang dia panggil apa, apa kan dia panggil, kan. Turun pula, nak turun tu satu pasal, bayang pula tu, nak duduk dalam orang kata kapsul tu, nak turun pergi tengok bangkai Titanic tu, bayang pula tu, jutawan-jutawan dalam tu. Macam apa yang Virgin Air punya CEO tu, Richard apa ke, ada pesawat, bukan pesawat, ada angkasa lepas nak pergi ke angkasa tu, dia bayar 90 juta satu trip pergi balik. 90 juta
90 juta tu bagi dia mungkin RM90 lah kot. Tu dia banyak pergi. Nak dapat pengalaman. Kan. Jadi kita pun, Malaysia pun hantar seorang wakil, Dr. Muzaffar. Kan. Dia punya misi apa? Mengkaji tengok ketika mana katalah orang Islam nanti nak pergi naik atas tu, dia kira waktu semayang ni macam mana nak ambil uduk, macam mana gedebuk-gedebak apa semua kan. Tu kira. Sebab apa masa tu Kaabah kat bawah dah. Macam mana nak solat apa semua, takkan nak solat menerak apa semua kan. Buat kajian. Kan. InsyaAllah lah. Ke depan ni ada lah kot. Tu. Habis. Penghuninya terumbang-ambing bagai lampu yang digantung di aras. Hati siapa pun menjadi gemetar karenanya. Itulah yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumatan jufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan itu diikuti tiupan kedua. Hati manusia waktu itu sangat takut. An-Naziat ayat 6 dan 8. Kan? Kita alhamdulillah, tuan-tuan dah baca kitab ni, macam-macam kitab dah tentang cerita sangkakala ni ditiup ni. At least orang putih kata apa? We are in the picture lah. Kita dalam satu pengetahuan lah. Kita tahu dah sequence of action dia, kita tahu. Kan? Itu sebabnya orang bukan Islam ni, bila dia nazak tu, bila nyawa dia nak tarik, dia terkejut. Dia tak pernah tahu apa yang bakal berlaku. Kita orang Islam tahu dah. Kata-kata tahu. Ketika mana nazak tu, Nabi cerita dah, nak mati saja, dia sakit dia tu, dia saja yang tahu bahawa sakit ni akan bawa dia mati. Kita akan tahu. Kau tak percaya, try tengok, try mati. Kan? Pada zahirnya, orang di sekeliling ni dia tengok dah. Dia ni dia najis dia pun dah warna hitam dah. Dekat dah lah tu. At least ada ilmu tentang tu. Sequence ocean tu. Mati, orang pun kapan, orang pun mandi kapan, solat apa semua, orang bawa kita masuk dalam liang, orang pun kambui. Semua kita sedang tu. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Ketika mana roh tu dikembalikan balik, baru kita tahu, oh aku ni dah mati. Dan kita boleh expect apa yang akan berlaku pula. Tuan, Nabi cerita kat kita, untung kita. Jadi setelah mana kita tahu tu, kita mestilah ada bekalan. Kita bukan boleh layak buruk macam Saidina Umar. Kan? Saidina Umar boleh dia hambat dua-dua tu. Kita nak hambat, dia benam kita dulu dah. Kan? At least kita prepare dengan 4 soalan tu. Tuan-tuan, takdir Allah, tuan-tuan, katalah rezeki kita masuk, dia tanya satu je, rezeki tu. Dia pun kata, apa kamu kata tentang Muhammad bin Abdullah ni? Dia tanya kita. Tuan-tuan pun jawab steady je. Kan? Muhammad Rasulullah. Okey. Kan? Allah pun kata kat malaikat tu, tak faham, suruh dia pergi tidur malah. Kan? Jangan duk tanya banyak-banyak kan? Satu tu je lah. Kalau rezeki kita, jangan kita pandai-pandai pula. Malaikat bukan 4 ke? Ni satu baru. Memang lemiang. Yang hang pergi tanya suruh-suruh. Kan? Satu je lah. Tapi kita pun tak tahu, tak boleh nak expect. Ni dia mesti tanya aku satu ni. Tak boleh. Kan? Macam kita interview, okey. Yang interview tu geng kita. Takkan dia nak tanya kita 100 soalan. Dia pun tak tanya tentang soalan pun, dia pasal kampung lah. Kan? Tak. Yang interview tu, bapak dia kawan bapak kita. Lagi senang. Kan? Bapak dia pun beritahu anak dia, ni anak kawan bapak ni kita datang interview tu. Bapak jangan tanya banyak-banyak, bapak lempang orang. Senang dah kita. Kita pergi azan dulu. Al-amwatu la ya'lamu bi syai'in min zalik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'ah amma arda'at wada'ahu kullu zatil hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadidun. Al-Hajj ayat 1-2. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari ketika kamu melihat goncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusu dari anak yang disusunya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah dahsyat. Sebab apa? Berjalan dalam benda yang bergoncang, jadi macam mabuk lah, kan? Tuan-tuan tengok orang mabuk, dia rasa dia berjalan pergi depan lah, rupanya dia masih kena makan ribus. Tu mabuk tu, kan? Tengok Allah SWT cerita benda yang Allah sendiri nak buat tu, Allah cerita, kan? Jadi alhamdulillah orang beriman ni dia at least dia ada knowledge lah, ilmu tentang tu, maka mereka akan berusaha lah untuk menghindar daripada perkara-perkara yang gerun seperti itu, kan? Jadi kita sama-sama berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita direzekikan, dijauhkan daripada peristiwa-peristiwa yang kita terpaksa lalui itu, kan? Maka kita akan termasuk dalam golongan-golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dalam ayat satu lagi Allah kata apa? Fafazi'a man fis samawati wa ma fil ardi illa man syaa Allah. Maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Naml ayat 87. Siapa dia tu? Orang yang sentiasa mengingati Allah dan juga mengingati tentang hari kedahsyatan itu. Maka mereka-mereka ini akan dikecualikan daripada perasaan-perasaan takut itu. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita akan sambung lagi di bulan hadapan insyaAllah.
Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah, dosa isteri dan anak dan cucu kami ya Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah sekian jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah. Ya Allah, andainya kau matikan kami, matikanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.